شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah
FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul azim. Para penonton yang saya muliakan sekalian, yang dihormati, yang dimuliakan seluruhnya, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, adik-adik, abang-abang, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Malam ni kita bersiaran lagi, tuan-tuan dan puan. Tadi pukul 5 suku kita bersiaran, rentas 4 negara, Singapura, Brunei, Indonesia dan Malaysia, yang berlaku pada setiap minggu pertama dan minggu yang ketiga. Minggu pertama, minggu yang ketiga, jam 5.15. Dan pagi tadi, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita bersama dengan Ustazah Cinta Maudah, yang mengulas banyak tentang pendidikan anak-anak, terutamanya anak remaja yang berumur antara 15 tahun sampai 18-19 tahun begitu. Ada 20 perkara yang telah dibincangkan, 10 perkara minggu sebelumnya dan 10 perkara tadi ialah pagi tadi, tuan-tuan dan puan. Malam semalam, tuan-tuan, malam semalam hebat, tuan-tuan, malam semalam. Malam semalam, hari Jumaat, malam Sabtu, tuan-tuan, kita ada satu family. Kita ada satu family, tuan-tuan dan puan. Suami dan 2 isteri, orang profesional, very educated. Tuan-tuan, yang suami ada master's degree, isteri-isterinya ada, tuan-tuan, degree semuanya, dan salah seorang isterinya mempunyai PhD, tuan-tuan, ijazah kedoktoran falsafah. Semuanya dalam bahasa Arab. Suaminya master dalam bahasa Arab, isteri-isterinya master dalam bahasa Arab, dan salah satu orang daripadanya PhD dalam bahasa Arab, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi mereka telah melangsungkan perkahwinan sekian lamanya. Bagi kedua-duanya ada 10 orang anak, tuan-tuan. Yang baiknya, yang rasanya yang memikat kita untuk membincangkannya ialah suami dan 2 isteri tinggal sebumbung, tuan-tuan. Tinggal sebumbung. Alhamdulillah, malam tadi, tuan-tuan, kita bersama dengan Profesor Dr. Azniza Ishak daripada UUM, pakar psikologi, pakar kaunseling, mengulas, tuan-tuan. Saya timbulkan, saya korek-korek cerita-ceritanya daripada apa yang diluahkan itu, diulas oleh Profesor, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita sambung pula. Bersama minggu depan kita sambung, tuan. Keluarga yang sama, insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, cerita tentang cemburu, Dr. Sumayyah namanya, salah seorang isteri itu. Macam mana, tuan-tuan, cemburu itu bukan di depan, cemburu itu di belakang, dan dalam kamus hidup mereka, tuan-tuan, dari segi amalan mereka, tak ada kecemburuan tu dalam hidup mereka. Macam mana, tuan-tuan? Sebab itu yang kita tekankan semalam ni, bukan poligami, apa dia poligami, apa syarat-syarat poligami, bukan. Itu mungkin perbincangan yang lain. Tapi the behavioral component kepada poligami itu yang kita bincangkan. Terapi diri, terapi jiwa, tuan-tuan, macam mana merawat jiwa, jihad, memerangi hati kita, tuan-tuan dan puan, sebagai madu dan sebagainya. Malam semalam kita bincang dan kita sambung pada minggu depan. Jangan lupa, tuan-tuan, hari Jumaat malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu. Masya Allah, tuan-tuan. Tapi pokoknya, dia nak mengatakan pokoknya, diulang berapa kali, tuan-tuan, bila saya mengumpulkan satu soalan, direct question. Boleh tak keluarga poligami yang sedemikian, yang tuan-tuan dan perempuan, yang tuan-perempuan ada ni, yang dibentuk ni, sebumbung ni, boleh tak berlaku kalau misalnya asasnya bukan Islam? Dia menjawab, tuan-tuan, dia menjawab categorically tak boleh. It has to be basisnya agama, platformnya mesti kebesaran Allah, tuan-tuan dan puan, asasnya mesti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap seronoklah perbincangan itu, seronok tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita lanjutkan pada minggu hadapan. Saya harap tuan-tuan para penonton yang berhormat sekalian, jangan lupa hari Jumaat malam Sabtu pukul 9.15 kita bertemu lagi dengan keluarga ni tuan-tuan. Very educated, very professional, tuan-tuan ya, dan highly religious tuan-tuan dan puan ya. Inilah asas-asas yang menyebabkan mereka telah dapat menyambung kehidupan hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun dalam suasana yang aman, damai, sejahtera. Inilah keluarga sakinah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Okey. Para penonton yang mati sekalian ya, hari ini kita masih lagi akhlak ni, akhlak mulia ni. Sama ada kita akhlak mulia, kita nak cerita tentang akhlak mahmudah. Sifat-sifat mahmudah yang ada kepada diri kita ni, insya-Allah. Dan malam ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah walaupun saya baru bagi tahu kepada ahli panel ni, tapi oleh kerana perkara ni memang dah dibincang, memang dah ada dalam kepala kita, terutama pendidik-pendidik tuan-tuan dan puan. Yang berbahagia Dr. Rahimi Saad, tuan-tuan, merupakan salah seorang daripada tenaga yang utama di Fakulti Pendidikan Universiti Melaya untuk melahirkan guru-guru, ustaz dan ustazah yang mengajar mata pelajaran pengajian Islam. Sudah tentulah salah satu daripadanya inilah di akhlak antara anak-anak dengan ibu dan ayahnya mesti menjadi satu tonjolan dari segi topik yang dibincangkan. Sementara tuan-tuan dan puan, Farahayana, Cikgu Farahayana, Cikgu Cemerlang Farahayana ni tuan-tuan, sudah tentu saya fikir bukan saja pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya yang dibina sedemikian rupa, boleh bercerita kepada kita tentang pengalaman dan juga ilmu dan pengalaman yang mereka ada untuk membentangkan dalam masa 1 jam ini apakah bendanya yang patut ditonjolkan bila kita ceritakan akhlak mulia berkaitan dengan khidmat anak-anak terhadap kedua ibu bapa mereka. Jadi para penonton yang berhormat sekalian, sebelum itu insya-Allah like and share. Tolong tuan-tuan, please like and share, do the little thing, very little thing. Tuan-tuan, it is an effortless kind of yang patut kita lakukan tuan-tuan dan puan iaitu kita like and share, like and share, like and share. Tolong tuan-tuan dan puan, bagi tahu, sebab malam ni kita nak cerita, anak-anak kita nak cerita, mak bapak pun kita nak cerita tuan-tuan, dua-dua sekali. Anak-anak menghormati ibu dan ayah dari segi menonjolkan sifat-sifat yang terbaik, sifat-sifat mahmudah dalam hubungan antara anak-anak dengan mak dan ayah dan sebagainya. Jadi untuk memulakannya agaknya cantik ya, tuan-tuan, kita tak perlu perkenalkan lagi sebab para ahli panel ni sudah berada dengan kita 4 minggu dan ini minggu yang kelima. Cikgu Farah, ini minggu yang kelima ke Cikgu Farah? Halo? Berada dengan kita 4 minggu dan ini minggu yang keempat. Minggu yang keempat, insya-Allah. So para penonton yang berhormat sekalian kalau saya minta untuk memulakan atas tajuk akhlak mulia yang mesti ditontonkan oleh anak-anak terhadap ibu dan ayah yang disayang, yang dikasih dan dicinta. Dan apa isunya sebenarnya? Apa isu agak-agak apa isunya yang kita nak bincang ni? Hubungan di antara anak-anak dengan ibu dan bapa dalam konteks akhlak mulia yang mesti ditonjolkan oleh anak-anak itu. Kalau boleh doktor dapat mukadimahkan tajuk ini, cantiklah. Sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada berbahagia Datuk Cikgu Farah Hayana dan seterusnya para sahabat kita yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah kita dipertemukan pada malam ini, malam 8 Zulhijjah untuk membincangkan topik yang sebelum ini saya rasa 2 minggu lepas kita telah bincangkan perbincangan awalnya berkait dengan perkara ini, iaitulah birrul walidain ataupun berbuat baik kepada ibu bapa. Seperti kita bincangkan sebelum ini dan juga berdasarkan kepada ayat, potongan ayat yang dibacakan oleh Datuk tadi sebagai mukadimah perbincangan kita pada malam ini. Pentingnya ibu bapa dalam kehidupan kita itu duduknya dalam ranking yang nombor 2 selepas daripada kewajipan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kerana dalam ayat 23 dan 24 daripada surah Al-Isra yang dibacakan oleh Datuk tadi itu jelas menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, na'udzubillah minasyaitonir rajim,
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Okay. Dan imma yablu, kemudian penjelasan itu Allah kata imma ay yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi Allah kata, dan Allah telah memutuskan. Keputusan ini datang daripada Allah. Perintah ini datang, ketetapan ini datang daripada Allah. Apa yang Allah kata? Allah tetapkan untuk kita, ya, alla ta'budu illa. Yang pertama, kita tidak memperhambakan diri kita selain kepada Dia semata-mata. Dan datanglah perintah yang kita katakan tadi pada ranking yang keduanya adalah untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Ihsan, itu yang dimaksudkan, ya. Al-ihsan ini maksudnya kita buat kebaikan. Kata Allah, imma ayyablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sama ada apabila mereka ini sudah mencapai usia kibar, tua. Ahaduhuma, salah seorang daripada mereka, aw kilahuma, ataupun kedua-duanya. Jadi maksudnya, di sini Allah nak tekankan, Allah perintah kita berbuat baik kepada ibu bapa, apatah lagi sekiranya mereka sudah mencapai usia tua. Maka Allah kata apa? Di antara perkara-perkara asas dan penting dalam berbuat baik kepada ibu bapa ini ialah apa? Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu kata uff kepada mereka. Wala tanharhuma, jangan kamu herdik mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah dengan mereka berdua itu dengan qawlan karima, kata-kata yang baik, yang maknanya bahasa yang baik, bahasa yang terpuji. Wakhfid lahuma janahal dhulli, dan rendahkanlah janah ni kalau kita katakan apa tu, kalau dalam bahasa tu lambung kita ni, lambung kiri dan kanan ni. Az-dhulli maksudnya hina. Dia mana dia kata rendahkanlah diri kamu. Ya. Rendahkanlah diri kamu itu minar rahmah, kerana menunjukkan kasih sayang kamu kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan olehmu, maknanya Allah sendiri yang perintah untuk kita mendoakan kebaikan untuk ibu bapa. Irhamhuma, ya Allah, ya, rabbirhamhuma, wahai Tuhan, kurniakanlah kasih sayang kepada mereka berdua, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka ini telah mendidikku ketika aku kecil. Jadi, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, kalau kita lihat kepada dua ayat dalam suratul Isra ini, maka kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang meletakkan keutamaan ibu bapa dalam hidup. Okey, hatta sebab itu kalau kita kata, yang saya dalam perbincangan yang lepas kita sebut tentang perkara ini, secara logiknya pun kita boleh faham di mana kepentingan ibu dan bapa, kerana kita tak akan lahir di dunia tanpa adanya ibu dan bapa kita. Jadi sebab itu prinsip dia dari segi hubungan kita untuk menyempurnakan tanggungjawab sebagai hamba yang baik, kita perlu menjaga hablum minallah dan juga hablum minan nas. Menjaga ikatan kita dengan Allah dan juga ikatan kita dengan sesama manusia. Jadi ikatan kita dengan manusia yang paling utama mestilah ibu bapa. Ya, mestilah ibu bapa, kerana mereka lah menjadi asbab lahirnya kita di dunia. Mereka lah menjadi asbab, ya, kita dapat, ya, apa yang kita perolehi pada hari ini. Ya, jadi sebab itu kalau kita tengok, ya, Nabi SAW sendiri pun menyebut, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak menghargai sumbangan manusia kepada mereka, maka mereka sebenarnya tidak menghargai sumbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah kita katakan kenapa apabila kita tidak berbakti kepada ibu bapa, sebenarnya kita juga telah menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nampak ibu dan bapa kita itu adalah dua manusia yang mungkin sama dengan kita, ataupun hari ini, Datuk, Cikgu dan juga para pengikut kepada perbincangan kita pada malam ini, kita dapati mungkin ada dalam kalangan anak-anak yang mungkin merasakan dia lebih baik daripada ibu bapa. Mungkin bapa dia belajar setakat sekolah rendah ataupun setakat sekolah menengah, bapa tak pernah kenal tangga universiti. Tapi dia mungkin, ya, bukan setakat ada first degree, mungkin dia ada postgraduate degree, ada masters, ada doctorate.
Jadi dia mungkin merasakan dia lebih hebat daripada ibu dan bapa dia. Jadi kerana itu mungkin akan kita katakan timbul perasaan bahawa tidak ada keperluan untuk dia memuliakan ibu bapa. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu kefahaman yang silap. Ya, jadi kerana itulah yang kita bimbang, ya, kenapa Datuk, saya rasalah makna pada persepsi saya, kenapa masih lagi perlu untuk kita bincangkan perkara ini, kerana hari ini dari segi misconception, ya, sebahagian anggota masyarakat terhadap sumbangan dan peranan ibu bapa dalam kehidupan mereka. Ya, kerana mungkin kita, disebabkan tadilah peluang untuk kita belajar dan sebagainya, kita terdedah kepada masyarakat luar dan sebagainya, maka kita mungkin menganggap bagaimana masyarakat yang dipandang oleh kita itu ataupun dianggap oleh kita sebagai masyarakat yang maju ini, bagaimana mereka mengutamakan ibu bapa mereka, maka disitulah akhirnya kita ikut. Kononnya itu adalah amalan orang-orang yang hebat, orang-orang yang maju. Mereka tidak mengutamakan ibu bapa dalam kehidupan mereka. Saya masih ingat satu orang rakan yang bercerita, ya, bercerita tentang pengalaman orang-orang masyarakat. Dia berkongsilah, dia bersama dengan rakan-rakan daripada luar negara ini. Ketika itu dia di luar negara. Berkongsilah tentang pengalaman bagaimana corak kehidupan masyarakat Melayu, ya. Kita ni tuan-tuan, ya, ada ruang sikit saja nak balik kampung lah. Itu biasa. Ni nak raya ni pun antara kesedihan paling besar yang dilahirkan oleh sebahagian daripada anggota masyarakat kita ni, bila nak raya haji hari Selasa ni tak boleh balik kampung. Apatah lagi sahabat-sahabat kita di Pantai Timur, ya, kerana mereka di Kelantan, di Terengganu ni, raya haji itu sebenarnya lebih meriah daripada raya Aidilfitri. Jadi bagi mereka Aidil Adha ni sepatutnya kena balik kampung. Tetapi bila dah dengan PKP dan sekarang ni ramailah yang sedih. Maknanya hati kita dengan kampung, dengan mak ayah di kampung, adik-beradik di kampung tu sangat kuat. Jadi rakan saya ni dia berceritalah kepada kawan dia yang ni lah. Lepas tu bila dia bercerita, dia kata kawan dia ni jadi dia nampaklah persepsi ataupun emosi, respon emosi daripada kawan dia tadi macam agak kelak sikit lah. So dia pun last kali cuma dia tanya, okay, when is the last time you meet your parents? Dia pun dia kata mungkinlah, dia kata aku rasa dalam setahun lebih aku dah tak berjumpa dengan parents aku. Jadi maksudnya masyarakat barat yang dikatakan bersama masyarakat yang maju itu, bagi mereka tak berjumpa ibu bapa setahun itu benda biasa. Ya, benda biasa. Sedangkan kalau kita tengok, ya, masyarakat kita ni memang telah terdidik begitu, ya, untuk mempunyai hubungan yang akrab. Jadi sebab itulah salah satu daripada kita katakan tadi itu hubungan yang penting antara kita anak-anak dengan ibu bapa ni adalah hubungan emosi. Ya, berbuat baik itu tidak semestinya dalam bentuk kita katakan memberikan perkara benda-benda yang material sahaja. Sebab kalau kita perhatikan Datuk, ya, mak bapak ni kadang-kadang dia tak perlukan duit anak-anak. Kerana dia tu duit dah cukup. Kita katakan dia sudah ada dan maknanya keperluan dia tu sudah memadai. Tetapi apa yang diharapkan daripada anak-anak ini adalah lebih kepada emosi. Anak-anak yang sentiasa ingat kepada dia, anak-anak yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk dia, anak-anak yang boleh bercakap, ya, dengan cara yang elok untuk dia dan sebagainya. Jadi kerana itu pada malam ni mungkin, ya, fokus kita adalah nak melihat dari segi bagaimana tanggungjawab kalau parents kepada anak-anak ni, kita selalu bercakap nafkah emosi. Jadi bagaimana kita juga nafkah anak-anak kepada ibu bapa dari segi nafkah emosi. Ya, kerana kalau dalam bab nafkah, kita buka dalam kitab fiqh, dia ada nafkah ni, dia ada dua arah. Kita mungkin banyak bercakap nafkah tu daripada usul kepada furu', maksudnya top down. Ibu bapa wajib menyediakan nafkah kepada anak-anak. Tapi kita kena ingat, apabila kita telah hidup, kita telah dewasa, kita juga berkewajipan untuk menyediakan nafkah kepada ibu ayah kita. Jadi sebab itu dalam bab munakahat, kalau kita buka saja bab nafkah, maka di sana dia akan menerangkan kepada kita salah satu nafkah yang wajib bagi khususnya anak-anak lelaki, mereka wajib menyediakan nafkah untuk ibu bapa. Jadi malam ini mungkin fokus kita yang kita nak tekankan adalah nafkah emosi anak dengan ibu bapa ni tadi. Apa yang sepatutnya dilakukan, ya, apa kewajipan anak-anak terhadap ibu bapa dari segi menyediakan suatu kita katakan
hubungan emosi yang sepatutnya mereka jaga dan mereka tunaikan untuk ibu bapa. Jadi itu mungkin itu sebagai mukadimah awal. Alhamdulillah. Pak Puntun, saya sangat bersetujulah. Maknanya malam ini konsentrasi kita kepada nafkah emosi, ya, emosi. Kalau dalam pendidikan agaknya doktor lebih faham daripada saya, ya. Kita ada kognitif, kita ada affective, AFFECTIVE, dan kita ada psikomotor. Jadi maknanya bila sebut affective ni dia dalaman. Affective ni kejiwaan. Affective ini perasaan. Jadi tuan-tuan dan puan, yang itu agaknya kita nak bincang selain daripada perkara-perkara lain. Persoalannya yang agaknya timbul, kita dah bincang tentang hal menghormati mak bapak, berbaik-baik dengan mak bapak pada minggu yang lepas. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya rasa tak cukup. Treatment ini saya rasa 10 kali pun kita bersirikannya, tuan-tuan dan puan, masih tidak cukup lagi. Sebab Ustaz tadi menyebutkan dua. Selain daripada kita Allah, tuan-tuan, ayat yang saya bacakan tadi, yang diulang oleh Ustaz tadi, ialah ibu bapa tu tangga kedua, tuan-tuan. Tangga kedua ibu bapa. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ibu bapa, tuan-tuan dan puan. Kalau Allah meletakkan ibu bapa di situ, macam mana anak-anak, tuan-tuan? Anak-anak meletakkan ibu bapa di mana? Dari segi emosi. Anak-anak meletakkan ibu bapa daripada mana? Dari segi fizikalnya. Anak-anak meletakkan ibu bapa daripada mana? Dari segi spiritualnya. Tuan-tuan dan puan, inilah persoalan-persoalannya. Dan alhamdulillah doktor telah mengulas cantik, tuan-tuan, mukadimah yang sangat-sangat cantik yang telah diberikan kepada kita tadi, tuan-tuan dan puan, ya. Akhirnya menjurus kepada, kalau dapat malam ini kita bincangkan tentang hal-hal nafkah emosi, dia kata. Tuan-tuan, ya, ialah nafkah duit kita bagi mak bapak, kita belikan barang-barang keperluan, kita berikan hadiah-hadiah dan sebagainya, pun ada kaitan langsung tak langsung dengan emosi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita nak pergi kepada Cikgu Farhayana. Cikgu, ya. Cikgu ni, para penonton dan maksud sekalian, cikgu ni, dia ni memang dalam lingkungan keluarga yang kita rasa boleh katakan keluarga contoh lah, tuan-tuan, ya. Daripada Lebay Din, ya. Lebay Din tu Tok Wan kan, ya. Kemudian tu jadilah Profesor Dr. Harun Din, Datuk Hassan Din, dan berbagai-bagai lagi, sampailah kepada anak-anak mereka pun, tuan-tuan dan puan, mewarisi, maknanya tradisi agama, tradisi hormat menghormati, tradisi sayang menyayangi. Saya tahu misalnya Harun dia, tuan-tuan dan puan, ya, rumah anak-anaknya mesti tak jauh daripada rumah dia. Makan mesti kolektif, mesti makan berjamaah di rumah dia, tuan-tuan dan puan, ya. Maknanya hari-hari ada kenduri besar di rumah dia. Saya nampak, tuan-tuan, apa sebabnya? Sebabnya nak menjalin hubungan kasih sayang, kemesraan. Inilah nafkah emosi yang anak-anak nak berikan kepada ibu dan ayah. Okey, atas saya bagikan sikit latar belakang tu, cikgu. Apa yang cikgu perhatikan, ya, bila kita nak bincangkan persoalan emosi antara anak dengan ayah ni, apa yang dipraktikkan oleh keluarga, namanya keluarga Lebay Din, dan anak-anaknya dan cucu-cucunya dan sebagainya, ipar-iparnya, apa yang kita dapat perhatikan? Satu dua perkara, mungkin we can single out dan kita tengok apa bendanya yang patut dijadikan percontohan dalam hidup kita ni. Sila. Okay, terima kasih yang berbahagia Datuk. Okay, malam ni adalah malam siri keempat kita ke udara membincangkan tajuk yang seperti tertera lah di poster. Okay, cikgu nak straight to the point sebab kita nak menghargai masa. Okay, sebenarnya sebelum Datuk menyebut tadi pun, saya tiba-tiba teringat kepada kisah di mana arwah Tok Wan lah kita panggil. Walaupun saya tak ada zaman tu lagi, tetapi cerita-cerita tu sampai sekarang kami semua adik-beradik tahu. Ke-10 ibu saya yang ke-8, ke-10 keluarga sewaktu Tok dengan Tok Wan meninggal diuruskan oleh anak-anak Datuk. Okey, 10 anak ni mereka apa orang kata? Riba susun kaki, letak arwah Tok lah dekat atas pangkuan riba. Maksudnya tak biar langsung orang lain uruskan arwah Tok. Yang tu yang kami rasa macam, ya Allah, betapa hikmat sampai ke hujung nyawa kan. Rasa macam kagum sangat. Yang tu yang saya rasa, ya Allah, macam mana mereka dapat uruskan dengan sebaik-baiknya arwah Tok dengan Tok Wan. Okay, yang tu yang kami tahulah sampai sekarang. Jadi yang saya nampak apa yang arwah saya panggil Pak Lang lah. Arwah Pak Lang saya cuba terapkan dalam keluarga. Sebab itulah arwah dia ada tinggalkan Yayasan Birrul Walidain.
Okay, berbuat baik kepada ibu bapa kan maksud dia. Jadi sebenarnya benda tu kan dia jadi satu orang kata signifikan lah dalam keluarga kami ni, agar kena hormati ataupun khidmati ayah ibu lah maksudnya. Walaupun dah tak ada, maksudnya benda tu still lagi kita buat, maksudnya kebaikan tu pergi kepada arwah Tok dengan Tok Wan. Maksudnya arwah memang tinggalkan tu. Jadi apa yang saya tiba-tiba macam benda ni macam tak tahu nak cakap macam mana. Jadi mungkin benda ni dia berdasarkan pemerhatian. Jadi sebab itulah kita kena cipta suasana. Okay, bila kita cipta suasana macam generasi saya melihat. Okay, jadi mungkin anak-anak saya lepas ni melihat apa yang saya kerjakan. Jadi benda ni berterusan. Okay, itu nak cakap tu faktor yang kita nak ubah keturunan kita tu. Kalau ditakdirkan kita sebelum ni mungkin sebaliknya. Sebenarnya bermula dari kita. Kita yang kena ubah kita punya the following untuk keturunan kita yang seterusnya. Jadi saya rasa saya melihat mungkin zaman kecil saya, zaman kanak-kanak saya memang melihat di mana arwah setiap kali berjumpa dalam keluarga, majlis keluarga, hatta ceramah ke, akan pesan benda ni. Okay, apa saja buat saja kebaikan ke, semua niatkan untuk pahala kepada arwah Tok. Ataupun macam saya untuk buat apa kebaikan, kita sedekah ke, kita nak buat sedekah subuh ke, saya niatkan pahala tu untuk mak dengan ayah saya. Okay, walaupun saya tak perlu habaq pun hari-hari kan. Contoh kita buat apa-apa. Jadi benda tu saya rasa semua anak kena buat. Okay, sebab dia membuka peluang rezeki kita juga. Jadi kalau kita buat sedekah, buat kebajikan, harta tolong orang. Okay, jadi saya sangat bersyukurlah. Mungkin doa-doa ibu dengan ayah saya lah. Okay, saya tak tahulah doa apa. Sampai sebenarnya saya berjaya ke, apakah bukan sebab saya sebenarnya. Saya memang amat yakin. Sebab kerana doa daripada ibu dengan ayah saya. Saya pun percaya orang lain pun sama. Saya tak pernah kata pun saya berjaya ke ataupun kerana usaha saya sendiri. Bukan. Jadi sebenarnya kita kena ada bonding yang rapat dengan ayah dan ibu kita. Okay, memang kita sangat, macam Datuk cakap tadi kan, kami sendiri pun dalam keluarga memang bukanlah kata cemburu. Seronok tengok keadaan keluarga arwah Pak Lang. Sebab anak sulung rumah depan, anak kedua rumah tepi, dekat-dekat semua. Dalam satu rumah arwah memang ada anak kedua, ketiga dan duduk sekali semua. Jadi memang sangat kita rasa macam kalau kami pi pun boleh jumpa dengan semua anak-anak beranak dia. Okay? Jadi kita rasa macam seronok. Dia macam ibarat macam saya ada saudara yang tinggal di Mekah, di Aziziyah, okay, di Aziziyah, di mana rumah Tok Cik saya ni, dia macam kalau orang Mekah kan bangunan dia kan macam kotak. Walaupun nampak macam kotak, tetapi dia ada bertingkat-tingkat. Kalau kita pergi, kalau ada rezeki pergi umrah, maka Tok Cik akan bawa lah kereta, dua kereta ke 3 kereta untuk bawa yang kami yang ada berapa orang yang datang ke Mekah tu, dia akan jemput dekat lobi hotel, bawa ke rumah mereka. Dan bila kita pergi rumah yang orang Arab ni, mereka memang sangat meraikan kita. Okay, meraikan je, anak beranak semua akan turun, akan jumpa adik-beradik. Yang tu yang saya perasan yang kita perlu terapkan dalam kepada anak-anak. Maksudnya kalau tetamu datang rumah, suruh anak-anak keluar daripada bilik, pergi salam dengan tetamu. Yang tu yang penting. Sebab saya pun dulu, ni cerita lawak Datuk, mak saya selalu cakap macam ni. Rezeki ni, kalau orang main ni bawa rezeki. Mana mak rezeki? Mana? Masa kecil-kecil kan, tak faham rezeki tu apa. Ni orang main ni bawa rezeki, mainlah keluar salam tu kan. Jadi kita masa tu kecil-kecil tak faham lagi, tapi kita akan keluarlah salam. Lepas tu saya tanya, mana mak rezeki depan orang yang main tu? Tu kita kecil-kecil lah kan. Tapi benda tu sampai besar lagi mak saya cakap benda yang sama. Ni dia ni kecil-kecil kan. Jadi benda tu macam kita kena ajak anak-anak kita. Sebab saya pun perhatikan macam anak didik kat sekolah kan. Mereka macam dia ada satu, kadang-kadang lah, bukanlah semualah. Dia ada satu sifat yang kita perasan. Dia tak ada macam ada satu sifat yang nak jaga sikit perasaan guru kat depan tu. Sebab kadang-kadang dia boleh keluar kelas ikut suka kan. Macam tu yang kita tak tahu. Kenapa yang ada perasaan ataupun sikap yang macam tu terhadap guru. Maksudnya bukanlah kata mak dia tak ajar, bukan. Maksudnya kita kalau semua kita ajar macam tu, yang penting ajar anak-anak daripada rumah untuk tahu hormat tetamu. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, jangan menyampuk sewaktu mak dengan ayah bercakap. Okay, yang tu yang saya tu terapkan dekat anak-anak sebab mereka dah faham dah. Kalau saya tengah sembang dengan suami, mereka akan dengar dulu. Sebab saya ada pengalaman. Pengalaman dia, saya ada seorang rakan juga lah. Kita tengah cakap dengan ibu dia, anak dia pun sibuk lah macam
Mama. Kita pun macam kita perasan perasaan tu. Jadi saya bukanlah cakap apa, saya pun diam dah. Tapi saya faham itu kadang-kadang dia macam kanak-kanak dia macam seeker attention tau. Dia macam nak tagih attention. Jadi mungkinlah adalah perlakuan yang rasa macam kita tak buat dekat budak tu ke, jadi menyebabkan masa orang ada dia nak tunjuk pangai lah. Macam tu lah kan. Jadi saya pesan kat anak-anak, kalau mama ada tetamu tengah bercakap, janganlah masa tu lah nak main, nak tanya tu, nak tanya ni kan. Dia dah faham dah. Tapi memang mak saya pun pesan, kalau orang main, semua kena main jumpa. Siapa tak kira lah orang tu kedai ke, tak kedai ke, kadang-kadang kami pun malu Datuk dah keluar jumpa kan. Tapi mak memang dia akan suruh jumpa. Dan mak saya paling pantang waktu makan. Mak saya mesti dengar ni, dia tahu. Dia akan panggil semua, mesti semua kena penuh meja lu duduk. Dia dah ada tempat ni, tempat Tok Wan, ni tempat Tok, ni tempat saya, ni tempat, contohlah kalau kami beramai-ramai kan. Dia dah memang dah ada tahu dah cop aku sini siapa punya kan. Jadi memang dah boleh tahu siapa tak ada lagi. Jadi saya pun macam itulah juga kita bawa dekat rumah. Bukanlah kata saya ni, maksudnya benda yang macam itulah. Bila kita buat benda tu rutin, anak-anak sedang perhatikan kita. Sama juga saya. Saya perhatikan apa yang mak saya buat. Mungkin mak saya bawa daripada didikan daripada arwah Tok dengan Tok Wan. Sebab mereka makan bersama-sama dulu kan, bila duduk rumah kampung kan. Duduk semua makan ramai-ramai. Sebab masak pun banyak tu. Sebab dia berkat kan. Bila masak banyak tu, makan sama-sama senang nak kemas. Senang nak simpan. Tu hikmah dia. Kalau makan asyik-asyik, baik duduk sorang-sorang kan Datuk. Itulah maksudnya macam itulah. So macam sama juga kalau kita nak solat. Kalau nak solat sorang-sorang, baik duduk sorang-sorang. Macam kita kena ada benda yang kita kena faham. Kenapa kena buat bersama-sama? Macam mak saya pun sama. Dia kalau nak buat apa-apa kan, kadang-kadang kami pun pelik. Macam contoh dalam PKP ni kan, kita kan tak boleh pergi rumah tu, rumah ni. Tapi saya tahu dia punya perasaan tu, dia nak pergi, dia order makanan, dia pergi hantar rumah kawan-kawan dia. Saya risau sebenarnya Tok, sebab kan sekarang COVID-19. Tapi dia tak turun pun, dia kata. Jadi saya tengok pelakuan dia. Bila kita tengok pelakuan dia, kita pun rasa macam kita seronok nak buat juga benda yang macam tu. Jadi benda tu kita yang wujudkan dulu. Maksudnya ibu bapa yang hebat-hebat yang menonton malam ni, kita wujudkan suasana tu dulu. Kalau kita tak wujudkan, anak-anak kita takkan nampak contoh yang terbaik depan mata kita. InsyaAllah Datuk, setakat itu dulu. Okay, Alhamdulillah. 10 minit. Terima kasih Farah, terima kasih. Cantik. Memang cantik tuan-tuan puan. Ini yang saya tunggu-tunggu. Jawapan ni sebenarnya ada dalam kepala saya, ingat kalau dia sentuh itu, Masya Allah. Maka apa yang kita bincang ni tuan-tuan puan sudah menepati apa yang kita nak serlahkan bila kita membincangkan soal afektif, soal emosi, soal yang dikatakan sebagai kita punya nafkah emosi yang disebutkan oleh doktor tadi. Allah, seronok saya tengok ni Pak Lang kita dengan Tok Wan kita dengan Pak Menakan, Mak Menakan kita, nampaknya tuan-tuan saling sokong menyokong. Ini yang Farah menyebutkan awal-awal tadi, bonding. Ini bonding tuan-tuan. So important. Sekarang ni minta maaf saya sebutkan. Memang balik kampung, saya setuju. Orang nak balik kampung. Tapi di kalangan anak-anak muda sekarang ni tuan-tuan, kampung bukan lagi tempat mereka. Dia tak seronok. Kampung tu kadang-kadang kena semayang, kampung tu kena pakai baju yang sesuai, nak jumpa dengan Tok Wan, tak tahu nak bercakap dengan Tok Wan, tak tahu nak address dengan pakcik dan makcik dekat kampung, tak tahu macam mana nak bersila duduk dengan kawan kampung, tak tahu macam mana nak meraihkan cara kampung, atau tak ada sebab anak kita dah terpisah daripada suasana itu. Macam anak saya, tuan-tuan, daripada kecil lahir sampai besar, sampai dah dewasa sangat, berada di pinggir Taman Tun Dr. Ismail, tuan-tuan. Betul-betul, tuan-tuan, di pusat bandar, di dalam satu suasana yang minta maaf, yang suasana masyarakat yang agak affluent di situ, tuan-tuan dan puan. Jadi saya nak pergi balik kepada Dr. Rahimi. Doktor, bila kita cerita tadi tentang apa, dalam ayat yang dibacakan tu banyak menyebutkan persoalan mengenai bahasa kita kepada ibu dan ayah, mengenai pertuturan kita kepada ibu dan ayah. Itu pun itu sifat mulia kita, akhlak mulia. Yang pertama tadi, kita merendahkan suara. Merendahkan suara. Sebut tadi, merendahkan suara, jangan meninggikan suara. Benda-benda yang macam itu. Jadi kalau kita tengok hari-harian, kalau kita ambil itu bahasa merendahkan suara, bercakap dengan ibu dan ayah. Dan tadi doktor sebutkan, mungkin kita ada master's degree, ada PhD dan sebagainya, jawatan pun hebat, kita KSU dan sebagainya, ketua pengarah dan sebagainya, dalam korporat kita general manager, kita CEO dan sebagainya.
Dan yang kita merasa diri kita agaknya mempunyai status yang berbeza dengan mak dan ayah yang tak pergi sekolah tu pun. Tapi saya nak nak sikit nak sentuh persoalan yang ini tuan-tuan dan puan agaknya lumrah berlaku dalam mana anak-anak tuan-tuan dan puan ibu-ibu dan ayah kadang-kadang yang datang berjumpa dengan saya masa saya buat kaunseling 13 tahun saya buat kaunseling dulu, ibu dan ayah rasa terpinggir dalam rumahnya sendiri. Ibu dan ayah rasa terpinggir di bumbung rumahnya sendiri. Ibu dan ayah terpinggir dalam lingkungan rumahnya sendiri. Siapa yang meminggirkan? Anak-anak dia. Anak tak nak bercakap dengan mak dan ayah. Dan tuan dan puan ada ibu dan ayah bagi tahu saya, dia duduk sebumbung, anak ada 4 orang, tapi dah 3 bulan tak bercakap dengan ayah. Walaupun kerap bercakap dengan mak, tapi tak bercakap dengan ayah. Tapi yang saya nak pergi kepada doktor ni, doktor, ulas sikit doktor tentang apa cara yang terbaiknya untuk kita menampakkan rasa kasih, sayang, cinta kita kepada ibu dan ayah melalui perkataan-perkataan yang kita tuturkan kepada mereka. Apa bendanya? Apa berlagunya? Apa warnanya? Apa caranya kita mesti bertutur nak menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ibu dan ayah itu nombor 2 susunannya selain daripada Allah itu. Macam mana doktor? Sila doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Okey, baik. Saya lupa unmute kan saya punya mikrofon. Okey, baik. Okey, sebenarnya perkongsian yang dikongsi oleh cikgu tadi sebenarnya satu perkara yang sangat penting untuk sama-sama kita fikirkan. Yang mana kalau kita tengok berbalik kepada sebelum ini semasa perbincangan kita yang pertama dahulu mengenai topik ini, kita yang satu kisah Sayyidina Umar yang saya kongsikan itu, yang akhirnya Sayyidina Umar kata kepada seorang bapa, kamu yang menderhaka kepada anak kamu terlebih dahulu sebelum dia menderhaka kepada kamu. Dalam isu ini iaitulah menyediakan satu kita katakan persekitaran yang membantu anak-anak ini untuk belajar bagaimana yang dikatakan hubungan baik antara anak-anak dengan ibu bapa. Jadi kerana itu kita lihat tadi bagaimana pengalaman yang dikongsi oleh cikgu tadi menunjukkan bahawa beliau telah melalui satu situasi yang mana didedahkan sejak daripada kecil bagaimana hubungan baik di antara anak-anak dengan ibu bapa dan juga di antara anak-anak dengan orang dewasa ini telah diterapkan. Diterapkan bukan dengan cerita, diterapkan bukan dengan arahan, diterapkan bukan dengan kita katakan, tapi diterapkan dengan pengalaman langsung. Ya, kita katakan hands on, first hand experience yang dilalui, yang ditekankan oleh ibu bapa tadi itu, maka itu sebenarnya yang lebih bernilai dan berkesan dalam membina kesedaran dalam diri anak-anak untuk mempraktikkan benda yang sama. Ini adalah perkara yang sangat penting sebab hari ini kalau kita perhatikan, mungkin kadang-kadang ibu bapa mengharapkan cikgu di sekolah. Ya, tajuk ayat ni kalau saya ingat saya dululah, kita di sekolah menengah kita belajar, cuma saya tak ingat tingkatan 2 ke tingkatan 3 begitulah. Ya, ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini kita belajar sebagai salah satu daripada topik di dalam kalau zaman saya belajar dulu dipanggil pengetahuan agama Islam lah. Belum ada pendidikan Islam lagi waktu itu, pengetahuan agama Islam. Kita belajar, kita diberikan penjelasan apa maksud ayat, apa kewajipan kita ibu bapa. Sebenarnya itu adalah penjelasan yang belum tentu membawa kepada praktis. Tetapi apabila mak bapak ni tadi telah menyediakan satu, kita katakan satu environment, satu persekitaran yang kondusif untuk anak-anak ini belajar secara langsung, maka itulah kita katakan memberi kesan kepada anak-anak ini tadi untuk mempraktikkan perkara yang sama. Kerana kalau kita lihat, ada kebiasaan dalam hidup ini akan diwarisi daripada generasi ke generasi. Nah, jadi kerana itulah kalau kita tengok kenapa dalam hadis Nabi SAW menyebut kepada kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seseorang bayi yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ni bukan kosong. Tapi fitrah ini adalah dilahirkan dengan dibekalkan iman di dalam jiwa mereka, di dalam diri mereka. Tetapi kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka siapa yang menjadikan anak ini tadi sebagai Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi?
Maka kata Nabi, abawahu, ibu dan bapa dia. Maka di sini, bila kita nak faham hadis ni, kita kena faham bukan hanya sekat literal, apa yang dimaksudkan dengan ibu bapa, tapi kita kena faham di sebaliknya, iaitulah persekitaran dalam rumah tangga di mana mereka ini membesar. Jadi kerana itu, kalau ibu bapa mendidik anak-anak ini untuk memanggil, ya, ataupun untuk berinteraksi menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Sebab tu kalau kita tengok, ya, orang Melayu contohnya, isteri panggil suami dengan nama, kita anggap, kalau zaman dululah, kita anggap itu benda yang kurang adab. Ya, walaupun kita kata kalau kita pergi orang Arab sendiri dia panggil suami dia dengan panggilan nama, itu benda biasa. Kita pergi ke negara-negara Eropah, negara barat pun mungkin benda biasa. Isteri akan panggil suami itu dengan panggilan nama. Tapi dalam masyarakat kita, benda itu dianggap sebagai kurang beradab. Jadi kerana itu kalau kita tengok, maknanya anak-anak akan melihat bagaimana ibu bapa itu berinteraksi sesama mereka, maka mereka akan warisi. Jadi begitulah juga dalam interaksi dengan anak-anak ni tadi. Jadi kerana itu kita perhatikan orang-orang Melayu sebagai contohnya kan, kita ada panggilan-panggilan tertentu kan, ya. Kalau macam pak cik tu kita ada pak long, pak ngah, pak lang kan, pak enjang, pak ndak dan sebagainya, berbagai gelaran yang ada. Sebenarnya itu adalah satu proses komunikasi yang sebenarnya ada makna terselindung. Jadi kan itu bila kita biasakan dalam kalangan, ya, anak-anak ni tadi untuk memanggil sesama mereka, yang adik, ya, yang lebih muda akan panggil abang, dia akan panggil kakak dan sebagainya. Ini adalah interaksi yang akan merapatkan jurang di antara mereka. Tapi kalau kita tidak biasakan, maka disitulah menyebabkan akhirnya timbul aku engkau dan sebagainya. Jadi kerana itu hari ini cabaran yang paling besar dalam diri kita adalah cabaran liberalisasi pemikiran yang berada di luar. Ya, maknanya kita terdedah dengan, sebab tu salah satu benda yang kita juga patut berfikir secara serius. Ya, secara serius hari ini ialah apa? Memang kita hari ini dalam proses mendidik ni, kita kata ibu bapa, sekolah. Ini adalah dua institusi yang diberikan ataupun yang diletakkan satu kepercayaan besar, ya, dalam memastikan bahawa kita dapat membentuk generasi anak-anak yang baik. Tetapi kita kena ingat bahawa pengaruh sekolah, pengaruh ibu bapa ini sebenarnya semakin mengecil kalau kita nak bandingkan dengan pengaruh-pengaruh popular culture ini. Budaya-budaya popular yang ada di luar sana, sama ada melalui filem-filem yang ada di siaran-siaran televisyen, dan hari ini kalau kita tengok dengan kemajuan teknologi perhubungan ataupun teknologi komunikasi ini, kita tengok apa disebut sebagai social media. Kan, ya? Kalau kita tengok dulu Datuk, ya, orang nak buat filem, mungkin dia kena keluarkan modal ratusan ribu, mungkin juta kalau melibatkan pelakon-pelakon terkenal. Kerana kosnya nak pergi buat syuting, lepas tu nak kena maknanya nak kena buat editing dan canggih dan sebagainya. Lepas tu nak kena masukkan dalam buat tayangan di panggung wayang ataupun jual kepada stesen TV dan sebagainya. Tapi hari ini kalau kita perhatikan, orang boleh buat movie dengan sesuka hati. Dulu ni nak masuk siaran televisyen, mungkin dia kena serah kepada LPF, Lembaga Penapis Filem. Tapi hari ini dengan dunia liberalisasi yang semakin kita katakan terbuka ini, penapisan filem sudah tidak lagi dianggap sebagai satu benda penting. Ya, lepas tu sekarang ni siapa pun boleh buat filem apa yang dia nak buat, apa isi yang dia nak masukkan. Orang tak kisah. Jadi kita bimbang anak-anak kita, dia lebih mudah terpengaruh perkara-perkara ini berbanding dengan apa yang cuba dididik oleh ibu bapa dan juga cikgu-cikgu di sekolah tadi. Jadi kerana itu kita hari ini secara serius kita patut berbincang, memanggil, ya. Kerana penggiat-penggiat seni ini pun kalau kita lihat kepada realiti, mereka ini adalah termasuk dalam stakeholders penting untuk membentuk masyarakat. Jadi kerana itu kalau kita tengok, ya, kita perlu melahirkan penggiat-penggiat seni yang ada sifat, ya, accountability, ada sifat responsibility mereka terhadap pembentukan masyarakat, supaya mereka tidak hanya menghasilkan bahan-bahan yang sekadar untuk mengejar populariti supaya mereka mendapat keuntungan daripada apa yang mereka hasilkan, tapi
tanpa mereka sedar, sebenarnya mereka sedang meruntuhkan masyarakat sedikit demi sedikit apabila mereka terapkan elemen-elemen yang meruntuhkan. Saya bimbang kita tengok tu ya, rancangan segala jenis lawak ni, maharajanya, rajanya, segala macam-macam ya buat. Yalah, itu sebagai satu bentuk hiburan. Tapi kita tidak sedar bahawa di sebalik hiburan-hiburan lawak jenaka yang kita buat itu, sebenarnya dia mempengaruhi anak-anak kita untuk menggunakan lawak-lawak jenaka itu untuk berinteraksi dengan orang lain. Betul. Menyebabkan tidak adanya rasa hormat kepada orang yang lebih dewasa, tidak ada, bahkan akhirnya kesan dia apa? Ibu bapa lah. Ya, sebab dia tengok dalam TV, kerana pengaruh dalam TV ni Datuk, ya, kita nak mengajar dalam kelas, cikgu berpengalaman ya, maknanya kita kata cikgu nak habiskan setengah jam, satu masa ataupun sejam ni, kalau 2 masa dia mengajar itu, nak mempengaruhi pemikiran murid-murid ini bukan satu benda yang mudah. Ya, tapi tengok TV setengah jam berkemungkinan kesannya berkali ganda ya mempengaruhi pemikiran anak-anak kita ni tadi. Jadi sebab itu kita nak supaya ya pihak berwajib di luar sana berusaha supaya melibatkan pelbagai stakeholders ke arah yang kita kata seperti Datuk katakan tadi itu, nak mewujudkan suasana yang kita kata menunjukkan contoh-contoh yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Macam baru inilah saya berkongsi satu potongan filem yang dihasilkan di Indonesia. Saya pun tak ingatlah nama pelakon sebab saya ni tengok juga tapi tak berapa nak ingat dia punya pelakon. Tapi cerita bagaimana penulis skrip kepada filem itu adalah lulusan daripada Universiti Al-Azhar. Ya, Habibur Rahman Syirazi itu beliau lulusan Al-Azhar tapi dia balik ke Indonesia, dia menjadi penggiat seni, menghasilkan skrip-skrip filem yang baik. Jadi salah satu daripada skrip itu bincang tentang bagaimana satu orang anak Pak Kiai ini dipinang oleh satu orang lelaki. Jadi bila datang nak meminang itu, dia bagi syarat. Dia kata nak kahwin dengan dia boleh. Tapi selagi mana dia mampu menjalankan tanggungjawab sebagai isteri, suami dia ini tadi berjanji untuk tidak berkahwin dengan perempuan lain. Maknanya dia kata dia nak supaya bakal suami tadi berjanji bahawa dia tidak akan berpoligami selagi mana isteri ini dapat menjalankan tanggungjawab dia. Jadi suami ni macam tak puas hati, keluarga tak puas. Jadi dia berkata ini adalah bercanggah dengan syarak. Jadi dia kata tidak, kerana dalam Islam, dalam kalangan ahli fiqh sendiri pun ada pandangan. Dia bawa kitab daripada mazhab Maliki yang mengata dia baca di depan itu dan sebagainya. Jadi maknanya kualiti skrip yang dihasilkan itu kita kata bukan hanya sekadar macam kita filem di Malaysia ni, filem cinta tu banyak. Tapi cinta yang di awang-awangan. Tapi mereka di sana, elemen-elemen itu ada, tapi dalam masa yang sama mereka juga menerapkan elemen-elemen penjelasan berdasarkan sumber syarak dan sebagainya yang kita katakan mendidik. Sebab saya ni, Datuk, kalau bila saya mengajar untuk pelajar-pelajar saya, apatah lagi bila sekarang ni terpaksa online dan sebagainya, salah satu daripada bahan yang saya gunakan untuk pelajar-pelajar saya ini tengok dan buat analisis dan kongsi pandangan kritis mereka adalah bersumberkan kepada filem ini tadi. Jadi mereka tengok, saya suruh mereka tengok dan mereka faham apa isu-isu yang ada dan bagaimana mereka memberikan respon kepada isu-isu yang dibangkitkan di dalam filem-filem ini tadi. Kerana itu adalah benda yang merebak dengan begitu meluas dalam masyarakat dan sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita tak alert dalam benda ini, maka akhirnya kita akan membiarkan elemen-elemen negatif ini mempengaruhi pemikiran anak-anak kita. Ya, begitulah. Jadi hubungan anak-anak yang ditonjolkan dalam popular culture ini sangat membimbangkan bagi kita. Datuk, itu. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Hujung tu apa yang ditonjolkan dalam popular culture ni, seni, sama ada seni hiburan, sama ada seni drama, sama ada seni filem, sama ada seni muzik, berbagai-bagai tuan-tuan dan puan, dia sangat mempengaruhi. Kalau tuan-tuan tengok di rumah tuan-tuan rumah mana-mana pun tuan-tuan tengok, anak kita terconggok lah tuan-tuan, terconggok, di depannya ialah cerita-cerita, di depannya ialah muzik, di depannya ialah bola, di depannya apa? Time tuan-tuan, time azan, time apa? Ubah. Kadang-kadang tengah-tengah azan. Kadang-kadang ada sikit tuan-tuan, sebab azan tu nak ada sikit kadang-kadang sentuhan-sentuhan. Oh, tukar channel terus tuan-tuan dan puan. Inilah yang berlaku tuan-tuan dan puan. Ini yang doktor sebutkan tadi popular culture yang ada di sekitar kita ni, yang sebagian daripadanya kita tak dapat menepikan je tuan-tuan dan puan.
itulah yang sebenarnya tuan-tuan yang membendung fikiran kita. Itu dah yang mengasuh anak-anak muda, terutamanya anak-anak kita semua, tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi kepada Cikgu Farah. Cikgu dalam hal tadi saya seronoklah bila cikgu membentangkan tentang pengalaman cikgu dan sebagainya, melihat bagaimana Tok Wan, Tok dan sebagainya, bagaimana Pak Menakan kita, Pak Lang dan sebagainya kan. Itu menjadi contoh kepada kita, bonding itu yang sangat-sangat diperlukan untuk menjalin hubungan intim antara anak-anak dengan ibu dan ayah. Okey, kalau kita balik persoalan tentang nak menjaga hati ni. Kita jaga hati. Kita boleh jaga hati isteri, boleh jaga hati pelajar-pelajar kita, boleh jaga hati guru besar kita, boleh jadi pengetua kita, kita boleh jaga hati siapa-siapa pun, tuan-tuan dan puan. Tapi ada orang boleh jaga hati semua orang, tapi tak boleh jaga hati dua insan, ibunya dan ayahnya. Tuan-tuan dan puan, ada cerita je pula, macam dia kata tak tahulah apa jadinya. Anak-anak ni bila dengan ibunya dia hangat, dia macam panas macam tu je. Bahasanya pun panas, gerak-gerinya pun panas, tapi dengan ayahnya lain. Dia ada kesejukan dengan ayahnya begitu. Jadi maknanya, saudara kalau misalnya ada satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kalau ada perbuatan perkataan kita yang menyinggung perasaan, mengecilkan mak bapak, ketika tu mati kita, tuan-tuan, yang mengecilkan mak bapak tu, hati dia ditutup pintu syurga buat kita, tuan-tuan dan puan. Jadi maknanya, cikgu, apa agaknya yang cikgu, saya nak suka cikgu tonton yang cikgu pernah lihat macam mana caranya ahli-ahli keluarga cikgu. Misalnya saya ni sebenarnya kawan sangat rapat dengan Pak Lang ni, dengan Profesor Datuk Harun Din, dengan Hasan Din dan sebagainya kan. Ishak Din tak berapa dengan saya tu, tapi yang dua orang ni memang rapat sangat kan. Jadi yang cikgu perhatikan dari segi menjaga hati orang tua ataupun orang yang lebih tua daripada kita, terutamanya nama mak bapak ni. Macam apa? Kita pasal kita cerita nafkah emosi ni yang doktor propose tadi awal-awal tadi. Jadi macam mana caranya, apa bendanya yang patut dilakukan oleh anak-anak untuk menjaga hati ibu dan ayah kita? Macam mana apa ni cikgu Okey, macam mana nak jaga hati tu? Soalan berat ni. Pasal hati kan. Okey, terlebih dahulu saya nak maklumkan kenapa saya pakai wallpaper, sebab mesti penonton heran. Kenapa Cikgu Farah ni kan tajuk ni dah tak sama dengan wallpaper kat belakang kan? Okey, sebenarnya saya mengimbau balik kenangan saya sewaktu mengerjakan haji. Mak dengan ayah saya lah yang jaga anak-anak saya sepanjang 48 hari saya dekat sana. Jadi saya sangat bersyukurlah, terima kasih mak, abah, adik-adik yang jagakan anak-anak saya sewaktu saya ketiadaan kami. Dan alhamdulillah lah, sewaktu itu jugalah anak-anak saya dah mula pandai mengaji. Masa tu kecil lagi, 4 tahun. Memang saya balik pun terkejut. Wih, dah ubah banyak dah dengan Pak Tok kan. Kalau dengan saya tak boleh ubah lagi, tak okey, tak ubah. Okey, jadi saya rasa macam mana dalam keluarga kami ni menjaga hati Datuk. Sebenarnya saya pun perhatikanlah benda ni sebab kami seperti yang umum lah. Mungkinlah kalau yang boleh jadikan contoh, sila ambil, sila ikut. Sebenarnya saya ialah generasi yang tak pernah melihat arwah Tok dengan Tok Wan. Tetapi setiap kali perjumpaan keluarga, kami diceritakan sebab dia ada section mak-mak Melaka. Contohlah giliran lah tahun ni mak saya kata, tahun lepas Mak Teh, mak kepada Nabil contoh. Tahun sebelum tu siapa-siapalah kita akan menggila-gilakan mak-mak Melaka untuk cerita macam mana dia hidup sewaktu dengan arwah Tok dengan Tok Wan tu. Jadi memang seronok dengar macam yang macam kami pun tak sangka, macam ni. Memang yang saya tahulah, saya rasa semua adik-beradik pun tahu. Yang saya tahu arwah Tok Wan memang seorang yang sangat tegas. Tok Wan tak cakap banyak, Datuk. Dia macam kira macam ni, dia pakai duk main-main, dengar arwah Tok Wan balik dengan motor, semua lari lah. Tahu dah. Macam tu. Dia tak perlu cakap banyak. Saya pun kagum. Sebenarnya saya pun macam wow, bestnya kalau kita boleh buat macam tu. Maksudnya kita dah berjalan nak pergi kelas, budak semua tahu dah. Ui, cikgu dah masuk kelas kan. Tapi saya tak berjaya. Kan? Jadi itu yang saya perasan. Arwah Tok ni dia, kalau orang Kedah dia panggil Tok tu yang perempuan. Tok Wan tu yang lelaki.
Ya, Kalau negeri lain panggil apa? Nenek dengan Tok Wan kan? Tak apalah, betul, sama lah kan. betul. Jadi macam cerita kan. Jadi Tok Nek ni yang perempuan ni dia lembut sikit, dia baik sikit. Jadi kita memang dengar lah cerita tiap-tiap tahun macam mana yang hobi arwah Datuk Abu Hassan suka mengair. Semua kami tahu cerita dia pun masa zaman kanak-kanak tu. Maksudnya mereka pun pernah melalui zaman remaja yang yalah orang kata macam-macam lah cerita kan yang kita dengar. Tapi lepas tu bagaimana boleh berubah tu? Sebab arwah Tok Wan pun seorang guru agama, ajak mengaji, lepas tu pun berubat. Jadi benda tu mungkin arwah ini perhatikan, banyak ikut arwah Tok Wan. Jadi nampak tak, bila kita dekat dengan mak ayah, selalu ikut mak ayah, jadi kita akan ada ciri mak dengan ayah kita tu. Okey, maksudnya mak ayah pun samalah. Kena kerap bawa anak. Okey, contohlah, kalau kena nak pergi sini, benda tu macam nampak ni, bawa anak kita. Supaya anak kita tu terikut-ikut. Macam saya lah, saya selalu ikut mak saya pergi kursus jenazah, Datuk. Kursus pengurusan jenazah. Jadi saya macam alhamdulillah saya tak takut nak uruskan jenazah. Sebab saya pernah dah uruskan beberapa jenazah yang orang lain memang takut. Tapi tak tahulah, saya rasa macam mungkin Allah bagi kat saya insya-Allah saya tak takut pegang jenazah tu. Dan kita uruskan sampai habis. Jadi saya melalui pengalaman. Saya ikut mak saya. Mak saya juga seorang yang mutawifah. Dia bawa orang pergi umrah. Saya ikut mak saya. Saya cakap kat mak, saya nak ikut mak walau macam mana pun, kalau tak cukup duit ke, mak tambahlah. Kan? Sebab saya ni nak bantu mak saya. Sebab saya nak belajar. Macam mana mak saya uruskan jenazah wanita. Yang saya tahu jenazah pula. Jemaah wanita. Okay, jemaah wanita ni memang kita tahu. Dia ada 1001 masalah. Kan? Lelaki kurang. Okay, jadi bila saya ikut, saya follow sampai ke bawah ke dalam raudahnya, keluarnya, daripada start daripada hotel, bagi towelnya, bagi kuncinya, saya belajar. Saya cakap, memang kita kena banyak sabar. Saya tahu kalau memang tak sabar, tak boleh handle jemaah ni, Datuk. Memang banyak perangai kan. Jadi saya rasa, ya Allah, saya memang kagum. So saya pun macam nak jadi macam mak saya. Saya nak bawa jemaah, insyaAllah kalau ada rezeki, peluang dah buka kan, kita nak pergi semula dan kalau boleh nak bawa jemaah. Jadi saya rasa benda-benda tu, ibu ayah yang di atas talian sekarang, kita yang kena mula. Macam tadi saya cakap banyak kali kan. So kita yang kena mula. Macam mana nak jaga hati dan perasaan tu sebenarnya, kita kena tanya diri kita. Sewaktu kita jadi anak, kan? Maksudnya sekarang saya dah jadi mak. So saya dah tahu. Kadang-kadang anak saya kata macam ni, saya dah kecil hati. Kita terasa, memang kita ada keterasaan contoh kan. Maksudnya masa kita tu pun kita ada buat benda tu dekat mak kita. So saya pesan kat diri saya, mungkin dulu saya ada dosa-dosa yang saya pernah buat kat mak saya kan. Saya minta ampun dan minta maaf lah kat mak kan. Jadi sebab benda tu kita tak mau berlaku lagi dekat anak kita. Kita akan ada anak. Saya selalu cakap kat anak murid saya, ingatlah apa yang kamu buat sekarang, kalau kamu tak bertaubat, kamu tak ubah, kamu akan ada anak yang buat dekat kamu balik macam ni. Jadi macam seorang ibu pun sebenarnya tak bolehlah cakap benda yang tak baik dekat anak dia. Sebab kan kata-kata ibu tu doa. Kadang-kadang saya pun tahan. Kalau kita terlepas cakap pun minta maaf balik kat anak. Minta maaf tadi mama silap. Lepas tu dia pun macam baru-baru ni kan ada macam anak saya ada buat salah sikit. Bukan salah pun, tak masuk kelas PDPR. Saya punyalah duk check anak murid mana tak masuk kau. Tengok anak saya terlena Datuk. Lepas tu kan saya tahu macam mana anak mama boleh tak masuk kelas PDPR ni. Macam adalah macam marah dia sikit. Lepas tu panggil dia balik. Tapi saya banyak gunakan mesej dengan anak saya. Saya mesej. Sebab bila cakap depan mungkin saya takut saya teriak kot. Okay? Sebab saya ada terbaca lah macam satu artikel, kalau kita nak tegur anak kita, kita tegur waktu dalam kereta. Waktu kita tengah bawa kereta tu, kita bawa kereta kan, kita tegur anak kita. Saya tak ingat lah ni kisah Nabi ke apa, tapi saya ada terbaca satu artikel tu. Wallahualam saya tak ingat, tapi waktu kita tengah bersantai ataupun beriadah, waktu tu ialah waktu sesuai untuk tegur anak kita. Dan yang kedua ialah waktu makan. Kadang-kadang waktu makan kita sembang-sembang. Tapi kadang saya tak mau sembang lebih sebab sekejap dia mood tak elok, tak mau makan kan. Jadi saya mesej. Sekarang dia pun semua ada pun. So bila kita mesej, tahu tak kenapa. Jadi ibu peranan dia kena jelaskan ke anak kenapa kita marah tadi. Yang tu saya kena beritahu balik. Sebab kita tak boleh diam saja. Sebab nanti dia akan buat menjeruk rasa yang lama. So beritahu, kenapa mama marah tadi? Lepas tu dia pun abang, sebab abang tak masuk kelas PDPR. Apa tindakan abang? Abang kena buat sepatutnya. Abang kena minta maaf kat Mu'alimah. Okey. Kenapa tertidur? Lepas tu dia abang lah. Dia memang mengantuk lah kan. Memang mengantuk sebab kelas dia start pagi. Lepas tu dia ada rehat in between tu terlena. Saya pun kalut dengan kelas kita kan. Itu dilema seorang guru. Yang ada anak juga kat rumah kan. So tapi benda tu simple saja. Sebenarnya kita perlu jelaskan kat anak balik kenapa kita marah supaya anak kita tahu.
Sebab ramai antara ibu-ibu yang macam dia memang marah-marah-marah, lepas tu tak beritahu kat anak. Kenapa marah? Kenapa? Kena beritahu supaya dia jelas dan dia faham, oh mak marah macam ni. Sebab saya cakap kat anak saya, mama tak mau anak mama tak masuk kelas dan telah mengecilkan hati guru. Sebab mama pun guru. Jadi mama, kalau anak murid tak masuk kelas, mama macam sedih lah sebab apa tak masuk kelas. Jadi dia pun faham. Sebab ingatlah kalau cikgu dah rasa macam mak kita tak masuk kelas, jadi nanti susahlah nak belajar. Lepas tu dia faham. Kita apalah tu benda simple lah. Masih rasa semua orang pun buat macam tu. Jadi saya rasa macam dalam menjaga hati dalam keluarga lagi pun sama juga. So kita kena macam ambil berat, ambil tahu sebenarnya. Dan memang arwah yang saya perasan lah, bukan perasan lah. Memang yang kita dah cerita minggu lepas sangat mengambil berat hal keluarga. Okay. Dan kita tak ada peluang, saya tak pernah ada rasa lah kami nak rasa macam kecil hati ataupun terasa dengan tindakan dia. Sebab dia sangat mengambil berat, macam hatta yang saya cakap minggu lepas tu, mula-mula dia akan cek, dia akan pastikan adik-beradik dia pergi haji dulu. Okay, yang kedua dia akan cek anak menakan yang sulung. Saya ialah anak menakan yang sulung. Pergi haji dulu. Dia akan cek setiap keluarga. So, jadi dia akan ikut telah untuk pastikan mungkin adalah dia punya keringanan ke apa yang kemudahan yang dia boleh bagi, dia bagi. Jadi yang tu kita rasa macam ya Allah kalaulah dia ada lagi Datuk, ya Allah Tuhan yang tahu. Sebab saya rasa macam sekarang kita pun tahu kan pandemik macam rasanya macam kita masih perlukan lah orang-orang alim yang boleh bagi pendapat, boleh bagi nasihat supaya kita rasa sejuk sikit bumi ni kan. Jadi saya rasa memang miss sangat dengan arwah-arwah yang telah pergi meninggalkan kita. Tetapi mereka tinggalkan kami pun tinggalkan dengan kita rasa macam kita tak ada lah rasa sedih sebab kita tahu apa yang ditinggalkan tu pesanan-pesanan yang dia pesan setiap kali hari keluarga tu tanpa gagal yang kita akan ingat sampai sekarang. Setiap hari keluarga tanpa gagal selama 27 tahun yang kami dah buat hari keluarga Haji Din. Nama hari keluarga kami lah keluarga Haji Din. Sebab Haji Din itu merujuk kepada arwah Tok Wan. Jadi setiap tahun tanpa gagal tu dan kami ada buat bacaan semua disedekahkan pahala kepada arwah-arwah yang telah pergi. Arwah-arwah Tok Wan dan memang arwah yang masa-masa ada akan berpesan. Arwah Hasan Din pesan, arwah Ishak Din akan berpesan. Ishak Din memang pesanan dia solat. Memang solat. Kalau dia punya part ceramah dia solat. So kita dah tahu dah, Pak Ngah solat. So tak boleh cakap banyak, solat. So kalau Pak Lang, memang dia cakap hubungan adik-beradik. Dia kata walau Pak Lang tak ada lepas ni, sambung hari keluarga. Jangan tak buat, dia kata. Yang jauh balik, usahakan. Tak boleh balik, adik-beradik tolong bagi balik. Maksudnya macam sampai ke tahap tu. Dan dia tanya, semasa hari keluarga dia akan tanya, siapa yang tak mai? Dia tanya macam tu je. Jadi kita ni nak jawab pun takut kan. Tapi Alhamdulillah Datuk, yang tak boleh balik tu hanyalah, maksudnya yang berpantang pun balik Datuk. Yang berpantang pun balik, tapi duduk dalam bilik wife tu. Yang suami tu tak pantang kan, duduklah dekat dalam majlis ilmu kan ni. Jadi yang tak balik tu hanyalah yang berada di Mesir, yang memang yelah ada kekangan kan di Mesir. Tetapi maksudnya masih berhubung, maksudnya kita tahu kenapa tak balik. Bukan kata tak balik yang diam, tak cakap apa-apa. Jadi kami dalam radar lah kita tahu, tak balik kerana duduk di Mesir sedang belajar. Tak balik kerana ada di Jordan sebab ikut suami sambung belajar. Jadi yang tu semua kita tahu. Jadi itulah saya cakap, dalam keluarga kalau ada masalah kita kena bagi tahu. Dan arwah adalah seorang pendengar yang baik di mana anak nak menakan ke, adik-adik dia sendiri semua adalah pakar rujuk. Maksudnya kita sembang dengan dia, cerita dengan dia, dapat masalah tu macam dalam ceramah kuliah keluarga pun kalau apa yang dia cakap kat depan tu, saya rasa macam zup masuk dalam saya punya. Dia macam, saya ada persoalan yang saya nak tanya, tapi bila kita dengar dia cakap, saya rasa apa yang dia cakap tu macam menjawab apa yang kita nak tanya. Dia macam, saya tahu macam kasyaf lah boleh baca kan. Contoh macam tu lah, macam kita boleh tahu kan. Jadi saya rasa macam benda tu lah kita perlu terapkan dalam keluarga sebab kita kena kenal semua ahli keluarga kita. Sebab saya rasa ramai di atas kalian ni mungkin tak kenal anak-anak menakan, tak kenal lah berapa orang anak-anak menakan ni. Tapi Alhamdulillah kami kenal semua anak menakan, anak maksud ada berapa orang daripada anak pertama sampai anak ke-8. Semua kita tahu nama kerana setiap tahun kita pamerkan data keluarga dan kita perkenalkan. Kalau ada ahli baru, mai kat depan cakap.
mai kat depan cakap. Macam itulah cerita dah. Jadi so dalam nak menjaga hati ke apa, so sebenarnya tak ada terasa apa-apa pun. Kalau tiba-tiba kita nampak Pak Lang membantu keluarga ni untuk kenduri kahwin, bukan dia bantu keluarga tu je, dia bantu semua keluarga. Okay? Semua akan rasa nikmat tu sebab dia rasa dia akan tolong semua. Kalau adik-adik dia nak buat kenduri, dia adalah orang yang pertama akan menawarkan diri. Contohlah dia kata, okey abang akan bagi seekor lembu. Okey abang akan bagi ni. Dia akan tanya, dah meeting ke kenduri, dah mesyuarat ke kenduri, abang nak tengok apa planning kenduri kahwin. Sampai macam tu Datuk. Dia ambil berat sampai ke tahap macam tu. Jadi benda tu dah jadi macam tradisi kami. Sampai ke sekarang saya pun kalau apa-apa saya nak tengok apa benda ni, kalau apa yang tak ada jadi kita nampak. Dan dia seorang pencatat. Dia akan catat. Apa sahaja yang kita bincang dia catat. Sebab semasa arwah dah meninggal dunia, saya yakin kita ada ziarah rumah dia dan arwah ada satu bilik khas lah. Jadi dalam bilik dia tu adalah buku-buku nota kecil yang macam Mak Lang saya ajaklah saya sekali, mai kita tengok Pak Lang punya ni kan. Jadi saya pun tengoklah buku-buku catatan Pak Lang. Memang Pak Lang seorang yang teliti Datuk. Okay, dia teliti, dia buat satu keputusan bukan terburu-buru, dia mesyuarat dan setiap apa yang dia akan tengok dulu plan. Okay, macam kita tahulah dia nak buat masjid tu berapa kali mesyuarat Datuk. Okay, sama juga dengan ahli keluarga, mesyuarat keluarga. Bukan terus buat. Kami ada mesyuarat 3-4 lapis Datuk sebelum nak buat hari keluarga tu. Jadi dia akan tahu siapa ada masalah. Okay, yang tu je lah saya rasa saya boleh kongsikan. Alhamdulillah. Pengalaman lah kan Datuk kan. Tak sampai begitu detailnya tuan-tuan dan puan ya. Tak ramai tuan-tuan, tak ramai. Antara keluarga saya rasa nak cari manusia yang macam ini, mungkin daripada 1000 ada satu keluarga lah tuan-tuan ya. Yang ada orang yang concern. Ada orang bukan concern pada dirinya, anak-anak dia saja, tapi bertaburan concernnya kepada seluruh ahli keluarga. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang nak kahwinkan dia sendiri tuan-tuan tanya apa nak buat, apa nak makan, apa menu, siapa yang dipanggil, dan dia nak bersama-sama tuan-tuan. Ini satu kualiti yang saya rasa satu kualiti yang sukar nak dicari tuan-tuan kalau hilang kualiti yang seperti ini. Jadi Farah dibesarkan dan didewasakan dalam suasana yang demikian, jadi rasa saya mudahlah untuk meneruskan. Mungkin tidak dapat 100% diteruskan. Kalau dapat 50% pun sudah baik. Maknanya sudah ada satu pedoman ya. Sudah ada satu resepi di depan kita. Macam mana kita nak menyatukan, bondingkan keluarga kita insya-Allah. Yang akhirnya nak bagi balik kepada Dr. Rahimi dalam masa 2 minit 3 minit. Doktor, boleh tak kita nak mempamerkan akhlak mulia anak-anak ni kepada ibu dan ayah, terutama dalam konteks emosi yang disebutkan tadi ya, maknanya menjaga hati mak dan ayah, bercakap dengan yang baik, lagak kita depan ibu dan ayah, lagak yang hormat dan sebagainya. Boleh tak ini dilakukan kalau misalnya kita meninggalkan atau melalaikan ibadah-ibadah seperti solat berjemaah, seperti zikir, seperti doa, seperti baca Quran, seperti berpuasa, berbagai-bagai yang lagi. Boleh ke berlaku benda itu kalau misalnya ibadah kita ni tidak diselarikan, tidak disamakan, bergerak sama dengan akhlak mulia yang kita hendak tadi. Boleh tak doktor? Sila doktor. Perkongsian yang sangat bermakna daripada Cikgu Farah tadi. Saya pun ialah tajuk malam ni teringat kampung tu, yang background letak gambar kampung tu. Apa nama tu? Kalau kita tengok kita perhatikan Datuk. Kita macam tadilah, maknanya kita boleh menyediakan pengalaman macam yang Cikgu Farah kongsikan tadi perkongsian. Maknanya bagaimana kita buat satu persekitar yang sangat kondusif untuk membentuk anak-anak ini tadi dengan nilai baik. Namun kita tak dapat nafikan bahawa hari ini cabaran kita paling besar ialah pengaruh-pengaruh luar. Pengaruh-pengaruh luar. Itu yang kita bimbang tadi tu, bila terdedah sebab anak-anak kita hari ini mungkin masa mereka terdedah dengan TV, terdedah dengan handphone, tengok YouTube dan sebagainya, itu mungkin kita katakan banyak ya. Jadi kadang-kadang maknanya dia main tarik tali ni antara usaha ibu bapa menyediakan yang kita katakan proses mendidik itu secara hands on tadi tu dengan pengaruh luar ni tadi. Kan? Sebab kadang-kadang mak bapak ni mungkin kadang-kadang cara nak bercakap tu dia pergi jadi beletir. Dia seronok tengok TV daripada dengar mak dia beletir. Jadi sebab tu dia lebih seronok ataupun dia lebih mudah untuk dipengaruhi oleh apa yang dia tengok dalam TV dan juga dalam social media ni tadi.
Jadi sebab itulah macam Datuk sebutkan tadi itu, maknanya persoalan yang Datuk bangkitkan, boleh ke tidak kalau sekiranya mak bapak seolah-olah macam hanya berfikir untuk mendidik anak-anak ini dengan nilai-nilai positif ni, tapi dalam masa yang sama lupa kepada ibadah, lupa kepada Allah. Lah kalau kita kata paling mudahnya ialah lupa pada Tuhan. Jadi perkara ini juga satu asas yang sangat penting kepada kita semua, bahawa kita sebagai bapa, Datuk, kita hanya berusaha untuk mempengaruhi ataupun berusaha untuk membentuk diri anak-anak. Kita sediakan tadilah pengalaman mereka, kita sediakan cara pergaulan kita dengan mereka, kita didik dengan cara dedahkan mereka kepada benda-benda baik. Tapi yang akan menyebabkan mereka menerima dan mempraktikkan adalah hati mereka. Sebab itu Nabi tekankan dalam tubuh manusia ni ada segumpal darah, kalau dia baik maka baiklah semuanya, kalau dia rosak, rosaklah semuanya. Apa dia? Ala wahiyal qalb. Ala wahiyal. Tidak lain tidak bukan adalah hati. Jadi maknanya pengalaman yang disediakan oleh keluarga tadi seperti yang dikongsikan oleh Cikgu Farah tadi itu adalah untuk mempengaruhi jiwa anak-anak ataupun hati sanubari anak-anak ni supaya benda itu tersemat dan mereka akan mempraktikkan. Jadi sebab itulah dalam hal ini bila kita sedar bahawa hati itu adalah menjadi pendorong untuk anak-anak jadi baik, untuk mereka melayan ibu bapa dengan baik, maka kita jangan lupa yang akan mempengaruhi hati manusia bukan kita. Sebab tu Allah tegaskan dalam Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Kamu belanjalah seluruh harta yang kamu ada di dunia untuk mengubah hati manusia. Ma allafta baina qulubihim. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan mampu untuk mempengaruhi hati manusia. Walakinnallaha allafa baina. Kerana Allah lah yang berkuasa untuk mempengaruhi hati manusia. Jadi kan itulah ibu bapa kadang-kadang macam kita sebut tadi, dia berusaha untuk didik anak dia jadi baik. Tapi persekitaran sebaliknya dan anak terpengaruh dengan persekitaran tadi, maka jangan kita kecewa kerana kita ada Allah. Kerana kita ada Tuhan yang boleh mengubah hati mereka ni tadi. Jadi sebab itulah satu senjata yang paling berkesan bagi ibu dan bapa dalam proses untuk mendidik anak-anak adalah dengan berdoa. Saya pun selalu sebut, Datuk, saya pernah berkongsi sebelum ini. Anak-anak murid saya kadang-kadang yang bila dah kena posting pergi mengajar dekat sekolah, berdepan dengan anak-anak murid yang agak nakal, berdepan dengan anak murid yang agak keras, susah untuk nak diubah. Jadi kadang-kadang tu mesej, tanya khabar, tanya, minta nasihat. Saya kata, saya berapa orang lah yang saya masih ingat, saya bertanya, pernah tak ustaz ataupun ustazah berdoa secara khusus sebut nama anak murid yang ustazah rasa macam keras hati, degil tadi itu dalam doa? Oh, dia kata belum lagi lah. Saya kata kalau belum, maka itulah senjata yang ada pada kita. Sebab Nabi kata, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kerana kita sedar yang nak mengubah hati manusia bukan kita. Kita ajaklah orang baik berbuat baik macam mana sekalipun, kalau Allah tidak mengubah hati mereka untuk menerima, maka mereka tidak akan dapat menerima ajakan-ajakan kita tadi. Jadi kita ada Allah yang berkuasa ke atas hati manusia. Jadi kerana itulah ibu bapa, pastikan hubungan dengan Allah itu baik, maka insya-Allah dengan keberkatan hubungan baik dengan Allah itulah Allah akan bantu untuk mempengaruhi hati anak-anak ini tadi untuk berubah menjadi baik. Jadi alhamdulillah. Itulah tuan-tuan dan puan ya. Maksudnya bagaimana caranya tuan-tuan nak menjaga hati dan pengaruh-pengaruh di sekeliling kita. Pengaruh liberalisme di sekeliling kita, pengaruh popular culture di sekeliling kita, berbagai-bagai tuan-tuan dan puan. Tetapi ibu dan ayah, dalam pengalaman saya yang sudah ke udara selama 1 tahun 7 bulan ni, belum pernah lagi ada satu sesi yang tidak menyentuh soal ibu dan ayah, yang tak sentuh tentang peranan ibu dan ayah, yang tak sentuh tentang kepimpinan ibu dan ayah. Yang ini yang kurang. Minta maaf para penonton, ini yang kurang. Kepimpinan. Kita boleh memimpin office, kita boleh memimpin organisasi, tapi kita tak boleh pimpin anak kita 3 orang di rumah. Nah, ini masalahnya. Jadi sebab itu saudara yang disebutkan oleh doktor tadi, tuan-tuan dan puan, dia maknanya dia two ways lah tuan-tuan ya. Tidak one way street macam tu ya. Maknanya anak-anak menghormati mak dan ayah. Mak dan ayah pun insya-Allah
kalau dapat raikan hormat anak-anak terhadap mereka. Kalau mak dan anak-anak memberikan khidmat kepada mak dan ayah, sekurang-kurangnya senyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dapat sentuh sikit bahu anak-anak itu, menandakan recognition kita kepada apa yang khidmat yang diberikan anak kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan, tapi cerita yang Farah, cerita keluarganya, terutamanya Pak Lang. Pak Lang ni refer kepada almarhum Datuk Harundin, tuan-tuan dan puan. Dialah dia punya maestro dia, tuan-tuan. Dialah saya rasa yang betul-betul karismatik, bukan sahaja dalam keluarganya, bahkan dalam masyarakat luas yang besar di Malaysia ni. Tuan-tuan, di luar Malaysia pun, Singapura ke Brunei dan sebagainya, dialah tuan-tuan dan puan. Jadi kehilangan dia yang boleh sambung tu Farah lah. Kehilangan dia yang boleh sambung tu anak-anak yang lain, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita perlu lahirkan ni. Harundin 1, Harundin 2, Harundin 3, Harundin 4, Harundin 5. Saya pula dalam kecil-kecilan saya, Hasan 1, Hasan 2, Hasan 3, Hasan 4, Hasan 5. Doktor pula Doktor Rahim 1, Doktor Rahim 2, Doktor Rahim 3, Doktor Rahim 4, Doktor Rahim 5. Inilah tuan-tuan yang kita kena, the multiplication. This is the multiplication, the multiplier, the multiply effect untuk yang kebaikan umat, kebaikan diri, kebaikan keluarga dan sebagainya, khususnya dalam hal mengenai akhlak mulia yang kita bincangkan ini, terutama antara anak-anak dengan ibu dan ayah mereka. Terima kasih kepada Cikgu Farah, terima kasih kepada Dr. Rahimi, terima kasih kepada para penonton yang mati sekalian. Tuan-tuan dan puan, saya hanya nak menyebut satu perkara saja. Kalau misalnya ada keluarga-keluarga yang menghadapi masalah macam ni, anak-anak tidak boleh dibentuk, anak-anak tidak menunjukkan akhlak yang baik, anak-anak sukar nak bangun pagi, anak-anak sukar nak bersubuh, anak-anak sukar tuan-tuan untuk dibentuk untuk membaca Quran, anak-anak sukar untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu, anak-anak tak kisah tuan-tuan tentang hal-hal agama, rumah kita suram tentang agama. Tuan-tuan, di Yayasan Sabaha ni kita dah ada satu servis tuan-tuan. Khidmat kita nak membantu keluarga-keluarga secara keluarga tuan-tuan, kita bantu. Macam mana nak menyuntik roh agama dalam keluarga. Macam nak memulakan langkah pertama. Kalau tidak bermula lagi, langkah pertama tuan-tuan dan puan, untuk kita suntik keseronokan beragama bersama ibu ayah dan anak-anak dalam keluarga. Kita tak nak keluarga layu lesu dari segi agama. Kita tak nak Al-Quran layu dan lesu Al-Quran dalam rumah tangga. Kita tak mau salat lesu dalam rumah tangga kita. Kita tak nak doa yang disebutkan tadi lesu dalam rumah tangga kita. Kita tak nak akhlak dengan anak, dengan mak bapak lesu dalam rumah tangga kita. Jadi tuan-tuan, kita ada servis call. Tuan-tuan boleh call saya terus. Kita ada beberapa orang asatizah bersama dengan saya tuan-tuan yang sanggup tuan-tuan. Tak kena bayar apa tuan-tuan. Ini dakwah kita. Ini dakwah yang kita nak buat. Kita nak bantu tuan-tuan. Kita nak melihat seluruhnya. Bukan saja rumah tangga saya. Bukan saja rumah tangga tuan-tuan. Seluruh umat ini tuan-tuan. Menjadi anak-anak umat-umat ibu dan ayah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Untuk bertemu dengan Allah dalam suasana Allah sayang kita, kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada para penonton, tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa tuan-tuan, kita punya sijil wakaf khas. Sijil wakaf tunai namanya tuan-tuan. RM10, RM50 dan RM100 itu. Untuk khusus membangunkan komplek Anjung Sulul Khatimah. Dapatkan tuan-tuan tengok ya. Nombor-nombor telefon ada, nombor akaun pun ada. Masukkan dalam akaun, bagi kita punya resit. Kita akan emailkan, kita akan whatsappkan sijil tu. Kalau nak yang di actual sijil, kita pun boleh postkan kepada tuan-tuan dan puan. Inilah tuan-tuan, insya-Allah kalau dapat kita sama-sama bangunkan. Bukan Hasan Ali seorang, bukan yayasan saja, bukan siapa saja tuan-tuan. Inilah untuk manusia seluruhnya di Malaysia, di luar Malaysia ni. Kita nak minta manusia datang berkumpul-kumpul, berhimpun-himpun, beramai-ramai untuk memikirkan supaya mereka dan saya semua sekali mati dalam husnul khatimah. Mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, saya harap sangatlah kita bantu sama-sama tuan-tuan. Yang kecil kita bantu kecil, yang sedang kita bantu sedang, yang besar kita bantu besar tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.